Oleh kerana itu, cara kita pujuk hati kita, kalaulah Allah kurangkan kita daripada segi dunia, pada diri kita ini masih lagi ada yang dipanggil apa? Iman. Masih ada lagi yang dipanggil Islam. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Orang-orang kafir yang kekal dalam neraka ini, lebih kurang dia mengatakan kepada orang Islam ini, apa faedah kau jadi orang Islam? Apa faedah kau jadi orang Islam kalau engkau pun sama-sama duduk dalam neraka bersama dengan kami, di tempat yang sama yang kami pun duduk? Jadi apa faedah kau jadi orang Islam? Telah memerintahkan supaya dikeluarkan semua sekali daripada neraka orang yang dalam hati dia ada iman walaupun sebesar zarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini, berkumpulnya kita pada malam ini beribadah, duduk dalam majlis ilmu,
sembahyang bersama-sama, duduk di dalam rumah Allah, mengenal Allah, mengenal sembahyang, reti baca Quran, pandai untuk berselawat, boleh beza antara keburukan dan kebaikan, tahu, kenal, ma'rifah yang mana satu Tuhan dan yang mana satu bukan Tuhan. Semua nikmat ini tidaklah akan kita kecapi kalaulah tiada Rasulullah. Semua nikmat ini kita tidak akan mengecapinya kalaulah tiada Rasulullah. Semua ini kita tidak akan dapat. Semua ini kita tidak akan dapat. Sehingga kan kita tidak akan dapat kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak akan dapat tahu siapakah pencipta kita. Duduk dalam kejahilan, duduk dalam kegelapan. Apa nikmat yang paling besar sebenarnya yang kita sedang kecapi? Paling besar, lebih besar daripada nikmat harta, anak, isteri, keluarga, kesihatan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat mengenal Tuhan. Nikmat iman adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada seorang itu dia tahu, dia ma'rifah siapakah Tuhan dia. Lalu dia tidak pergi ke pokok, jadikan pokok sebagai Tuhan. Tidak pergi ke haiwan, jadikan haiwan sebagai Tuhan. Tidak memuja api, jadikan api sebagai Tuhan. Tidak jadikan patung-patung sebagai Tuhan. Tetapi dia telah menjadikan zat yang wajib wujud, yang selayaknya, yang berkumpul padanya semua sifat kesempurnaan, yang namanya Allah, yang namanya Allah. Maka ini adalah nikmat yang paling besar. Dan kadang-kadang kita tidak menyedari bahawasanya ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang paling besar. Kalau satu orang itu dia miskin, dia kena syukur Allah bagi lagi iman pada dia. Kalau satu orang itu dia tak ada jawatan, dia perlu syukur kerana pada diri dia ada iman, dia kenal Allah. Kalau satu orang itu rumah dia kecil, makan dia tak sempurna, dia tetap kena syukur bahawasanya dia masih lagi orang Islam, dia masih lagi orang beriman. Untuk satu orang itu dia faham berapa besar nikmat iman ini, tunggu nanti dia tutup mata. Tunggu nanti dia tutup mata, maka dia akan nampak. Dia akan dipertunjukkan sekecil-kecil iman yang satu orang itu ada, dia tetap boleh masuk ke dalam syurga. Mungkin pada hari ini orang-orang yang dia tidak beragama, dia mentertawakan orang-orang yang Islam, orang-orang yang ada iman, orang-orang yang jaga semayang tapi hartanya sedikit, meremehkan, mengecilkan, mempersendakan, seperti yang berlaku di zaman Rasulullah, mempersendakan Nabi. Orang-orang musyrikin, bangsawan, orang kaya, harta lebih, dia mempersendakan Nabi. Dia mengejek yang Nabi ini pengikut dia adalah hamba sahaya. Muhammad ini pengikut dia orang biasa-biasa, tak ada orang kaya pun ikut dia, tidak ada bangsawan pun ikut dia. Mereka menggelar pengikut-pengikut Nabi ini sebagai araziluna, orang-orang rendah,
orang kelas bawah, orang kelas bawah daripada masyarakat kita ni. Kalau dia ni betul, orang kelas atas akan ikut dia. Kalau dia ni betul, orang bangsawan akan ikut dia. Maka mereka telah mempersendakan Nabi dan para sahabat. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, satu hari nanti dalam syurga, orang-orang ini yang dilihat lekeh di pandangan mata ahli dunia, orang-orang ini akan bersenang lenang, bersenda gurau, bergembira di dalam syurga, dan akan menggelakkan pula orang yang dulu di dunia menggelakkan orang yang dia mengamalkan agama. Oleh kerana itu, cara kita pujuk hati kita, kalaulah Allah kurangkan kita daripada segi dunia, pada diri kita ini masih lagi ada yang dipanggil apa? Iman. Masih ada lagi yang dipanggil Islam. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Di hari akhirat nanti, di dalam neraka, orang-orang kafir bila dia tengok azan dulu, di dalam sepotong hadis Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Nabi SAW menceritakan perihal orang-orang kafir yang duduk dalam neraka. Dia melihat bersama dengan dia ada orang-orang Islam yang mereka kenal dulu kat dunia, orang Islam. Lalu orang-orang kafir yang kekal dalam neraka ini, lebih kurang dia mengatakan kepada orang Islam ini, apa faedah kau jadi orang Islam? Apa faedah kau jadi orang Islam kalau engkau pun sama-sama duduk dalam neraka bersama dengan kami, di tempat yang sama yang kami pun duduk? Jadi apa faedah kau jadi orang Islam? Mendengar kata-kata ini, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ghirahnya. Ghirah ini kalau bahasa sifat manusia ini, iaitu dipanggil cemburu, yang sesuai dengan sifat Allah. Allah dengan sifat ghirahnya, cemburunya, telah memerintahkan supaya dikeluarkan semua sekali daripada neraka orang yang dalam hati dia ada iman walaupun sebesar zarrah. Dikeluarkan. Dan selepas semua orang yang dalam hati dia ada iman walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun sebesar zarrah, dikeluarkan kesemuanya, tak tinggal walaupun satu orang, maka neraka telah ditutup, disil buat selama-lamanya. Selepas hari itu tidak akan ada sesiapa lagi yang boleh keluar daripada api neraka. Yang tinggal itu adalah orang yang dalam hati dia tak ada iman walaupun sebesar zarrah. Inilah nilai iman. Ini adalah nilai la ilaha illallah. Ini adalah nilai Muhammad Rasulullah, yang oleh kerana manusia ni dia hidup atas muka bumi ini, mata ni biasanya dia akan nampak benda yang kat depan dia. Yang dia nampak, kalau orang ni rumah besar, maknanya dia ni orang berjaya. Kalau orang ini duit banyak, maknanya dia berjaya. Kalau orang ni pangkat tinggi, kalau orang ni keturunan yang bagus-bagus, bangsawan. Jadi oleh kerana sifat kita ni, dia lebih percaya benda yang dia nampak, benda yang depan mata dia. Maka hiduplah manusia ini tertipu dengan dunia, tertipu. Lalu Nabi ni datang untuk sedarkan kita. Nabi ni datang untuk sedarkan kita supaya kita jangan hanyut dengan pandangan mata kita. Jangan hanyut dengan pandangan mata kita.
Jangan hanyut dengan apa yang orang selalu cakap. Nabi datang untuk sedarkan manusia bahawasanya di samping ataupun selepas dunia yang kecil ini ada dunia yang lagi besar, iaitu namanya kehidupan akhirat. Dalam masa yang singkat ini, hidup manusia 60-70 tahun, selepas itu ada masa yang lebih lama. Apa yang kamu tengok ini, kamu dapat ataupun tak dapat, jangan jadikan sebab untuk kamu rasa sedih. Jangan jadikan sebab. Dapat ke tak dapat, itu urusan takdir. Tapi jangan jadikan sebab untuk kamu sedih. Kerana apa? Sedih yang sebenar kalau tak boleh masuk syurga, itu sedih yang sebenar. Sedih yang sebenar kalau tak dapat hidu bau syurga, maka itu sedih yang sebenar. Maka datanglah Nabi, datanglah Nabi, datanglah Nabi untuk ingatkan manusia. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Manusia ni dia satu jenis. Sebelum datangnya nabi-nabi ini, manusia ini umat yang satu. Maknanya mereka berada dalam sesat, mereka berada dalam gelap, dan nabi ini datang ingatkan manusia. Habis satu nabi, datang nabi yang lain. Meninggal dunia, wafat seorang nabi, datang nabi yang lain. Tak pernah berhenti. Cerita pengutusan nabi ini tak pernah berhenti. Dari satu nabi kepada nabi yang lain, daripada satu nabi kepada nabi yang lain, sehingga sejumlah 240,000 orang nabi dihantar. Bila kita tengok nombor 240,000, kita boleh faham kepentingan datangnya Nabi. Kepentingan datangnya Nabi. Kepentingan datangnya utusan Allah. Kepentingan datangnya orang yang dia terima berita daripada langit. Penting. Orang macam ni penting untuk datang. Sebab apa? Kalaulah orang seperti ini tak didatangkan, maka manusia dia akan hanyut dengan dunia. Dia akan hanyut dengan benda yang dia nampak. Dia akan tenggelam dalam pengalaman hidup dia. Maka cuba kita bayangkan 240,000 orang Nabi dihantar untuk ingatkan manusia. Ingatkan manusia, jangan dibiarkan manusia ini berada dalam kesesatan, berada dalam kegelapan. Kalau tidak, kalau Nabi tak datang, maka manusia ini dia hanya nampak benda-benda zahir sahaja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini hanya tahu benda yang nampak, benda yang zahir sahaja. Akhirat tak tahu apa. Benda gaib, benda balik mata, benda balik dunia, benda dalam alam barzakh, alam kubur tak tahu, memang tak tahu. Kita tidak ada jalan untuk tahu tentang akhirat melainkan melalui Nabi. Kita tak ada tahu, kita tak ada jalan, tak ada sebarang alat yang boleh kita akses untuk tahu kehidupan di alam kubur melainkan dengan jalan pemberitahuan daripada Nabi. Kita tidak ada jalan untuk tahu apa yang Allah nak daripada kita. Allah nak kita ni buat apa? Kita tidak akan tahu melainkan diberitahu oleh Nabi melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka nanti kelak bersabarlah kita dengan apa sahaja takdir yang datang dalam hidup ini. Bersabar. Bersabarlah kita dengan apa sahaja takdir. Kalau satu orang tu dia dah usaha, tapi begitulah keadaan dia, mungkin itulah takdir dia, dia bersabar. Tapi dia perlu sedarkan diri dia, dalam diri dia ada iman. Suatu hari nanti maka kita akan tengok siapa sebenarnya orang yang akan gelak lebar mulut dengan orang yang akan sedih. Orang yang akan sedih kita akan lihat nanti di kehidupan akhirat. Jadi muslimin muslimat, apa yang pertama poin yang saya nak tegaskan, bahawasanya Islam, iman yang ada dalam diri kita ni benda besar.
Allah bagi kita dengan iman dan Islam ni, Allah bagi kita banyak mana? Allah bagi kita banyak mana di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti, orang yang paling lekeh lah, orang Islam paling lekeh. Paling lekeh ni maksudnya dia kira ke atas muka bumi ni tak amal Islam betul-betul. Tak amal Islam betul-betul. Kalau nak timbang iman dia tu hanya seberat biji sawi. Itu je dia punya nilai iman dia. Tapi dia tidak pernah menafikan Allah itu Tuhan dia. Dia tak pernah menafikan. Dia masih lagi ada tu. Iman tu ada. Bab lain habis. Dengan segala maksiatnya, dengan segala penodaan dia terhadap agama Allah. Tapi hati dia masih tidak pernah mengingkari bahawasanya Allah adalah Tuhan dia. Dia tidak pernah mengingkari bahawasanya Muhammad adalah Rasul dia. Dia tak pernah mengingkari. Selain daripada itu, dia dengan sebab iman dia yang lemah, dengan sebab ikut sangat nafsu syahwat dia terjerumus dalam dosa. Maka orang yang macam ni, Allah akan beri kepada dia syurga. Ni orang paling last masuk syurga ni. Orang yang paling last sekali masuk syurga, dia akan dapat syurga yang besar. Syurga itu 10 kali ganda dunia. Orang yang paling terakhir masuk syurga, dia akan dianugerahkan oleh Allah dengan syurga yang besar. Dia berapa tuan-tuan? 10 kali ganda besar dunia. Bukan Kuala Lumpur, apatah lagi Kampung Baru. Bukan Malaysia. Dunia. Dia dapat dunia ni 10 kali ganda. Dialah raja kat situ. Itulah istana dia. Itulah segala kemewahan akan diberikan kepada dia. Ini untuk siapa? Untuk orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka. Selepas dia duduk dalam neraka berjuta tahun, akhir sekali, oleh kerana dia masih lagi ada la ilaha illallah, dia masih lagi ada Muhammadur Rasulullah, Allah nak bezakan juga dengan sifat cemburu Allah. Kita kena bezakan juga. Tak boleh orang yang dia ada iman sikit sama juga macam orang kafir, duduk dalam neraka sampai bila-bila. Tidak, dia tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga seperti itu. Itulah nilai iman yang ada dalam diri kita. Perkara ini macam mana kita boleh tahu? Kita tahu melalui kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui melalui apa yang Nabi bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semua alam, untuk seluruh alam. Seluruh alam merasai kebaikan daripada datangnya Rasulullah. Seluruh alam. Allah tak sebut kebaikan datangnya Rasulullah ini hanya untuk orang Islam sahaja, tidak. Hanya untuk bangsa manusia sahaja, tidak. Kebaikan datangnya Rasulullah dirasai, dikecapi, dinikmati oleh seluruh alam. Ulama menyatakan ada berapa alam? Ada 80,000 alam. Alam ni bukan maksudnya bumi. Alam ni bukan maksudnya planet. Dia ada banyak alam, ada sampai 80,000 alam. Contohnya binatang-binatang, dia panggil satu alam, dia panggil alam binatang. Malaikat, dia panggil alam malaikat. Jin, alam jin. Bidadari, alam bidadari. Alam syurga. Dan banyak lagi alam yang kita pun tak tahu. Kalau kita nak faham logik ataupun tak logik apa yang saya sebutkan ini, kalau orang tu dia belajar dalam ilmu cakrawala, ahli-ahli yang pakar dalam bidang galaksi ini menyebut, kalau nak banding bumi ini dengan alam yang belum lagi diterokai, di sana ada Bima Sakti, di sana ada cakrawala,
maka bumi ini macam hanyalah seperti butiran pasir saja. Bumi yang kita duduk ni, kalau nak banding dengan alam yang belum lagi diterokai, dia macam butiran pasir je. Ada alam yang kalau nak sampai ke sana, ini yang manusia boleh tahu. Belum lagi cerita yang manusia tak tahu. Keluasan alam ni, Bima Sakti, untuk kita terokai sampai hujung berdasarkan pengetahuan manusia, dia perlukan bilion tahun cahaya. Dia punya luas dia, dia punya keluasan, dia perlu bilion tahun cahaya untuk sampai ke hujungnya. Maka tak peliklah kalaulah ada syurga untuk satu orang saja, besar dia berapa? 10 kali ganda bumi. Tak pelik, sebab bumi ni dengan alam yang manusia boleh nampak lagi. Bumi ni macam pasir. So kalau dekat tepi laut, pasir banyak kan. Kalau setakat 10 butir pasir, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. 10 butir pasir, 10 butir dapat, 10 butir dapat, 10 butir dapat. Orang yang hebat sikit dapat 100 butir. Macam Nabi, macam Rasulullah, kita pun tak tahu berapa besar syurga yang dikurniakan untuk Rasulullah. Kerana apa? Memang alam ini sangat luas yang kita tidak mengetahuinya. Sebab itu dinyatakan, kalau manusia dia kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal diri dia ni jahil, benda yang dia tak tahu ni banyak sangat daripada yang dia tahu. Terlalu banyak. Kalau dia nak bandingkan ilmu yang dia tahu dengan orang lain tahu, itu pun dia dah tak boleh banding. Orang yang belajar, berapa banyak ilmu yang dia orang tahu, saya tahu sikit je. Itu pun dah kita rasa, oh dia ni banyak ilmu. Kalau dia nak bandingkan ilmu dia dengan ilmu malaikat, lagi banyak. Apatah lagi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan dunia ini, seluruh alam ini mengecapi nikmat daripada datangnya Rasulullah. Soalan dia, adakah kita masing-masing dia muhasabah diri dia, adakah kita betul-betul merasai sungguh-sungguh daripada lubuk hati kita, rasa syukur sungguh-sungguh, syukurlah pada Allah yang mengurniakan kami Rasulullah. Syukurlah kepada Allah yang mengurniakan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan menyanyikan qasidah, kita akan melantunkan nasyid. Itu dipanggil lafaz-lafaz. Pada lafaz-lafaz qasidah itu ada ayat-ayat yang menunjukkan seorang tu dia gembira dengan Rasulullah. Ya Hanana, Ya Hanana. Kita suka kan lagu Ya Hanana, Ya Hanana. Kita pun tak tahu makna apa Ya Hanana ni. Jadi tengoklah sikit terjemahan qasidah yang kita selalu dengar tu, tengok sikit terjemahan dia. Apa makna dia? Dia punya lagu memang sedap kan? Tengok terjemahan dia supaya penghayatan tu ada. Jadi bila kita dengar qasidah, kita menikmati alunan dia ke ataupun kita menikmati makna dia? Yang kita syok tu apa? Bila kita dengar qasidah ni, kita syok tu kat mana syok tu? Kita syok dengan bunyi gendang ke? Ataupun kita syok suara pelantun itu sedap ke? Ataupun kita syok dengan irama dia ke? Apa kita syok kat mana? Semua itu kita suka. Tapi tambah satu lagi, kita menghayati makna dia. Sebab maksud daripada qasidah adalah makna dia. Apatah lagi qasidah dibaca dalam bahasa Arab, dah kita tak faham. Maka cuba tengok makna dia. Makna dia adalah makna yang sangat tinggi. Makna dia adalah makna yang satu orang umat Nabi Muhammad yang merindukan Rasulullah, yang dia cuba nak bagi tahu dia gembira dengan Rasulullah. Ya Hanana, Ya Hanana. Saya pun tak hafal lagu dia. Apa maksud Ya Hanana? Alangkah beruntungnya kami, alangkah bahagianya kami, alangkah syahdunya kami, alangkah tenteramnya kami, alangkah sentosanya kami. Itu makna Ya Hanana.
Alangkah sentosanya kami, alangkah gembiranya kami, alangkah berbahagianya hati kami. Sebab apa berbahagia? Sebab apa rasa gembira? Sebab datangnya Rasulullah. Zalikal fadlu minallah. Itu adalah kurniaan daripada Allah. Maka kita melantunkannya dengan penuh asyik, kita menghayatinya dengan hati kita, merasakan begitu gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira dengan datangnya Rasulullah. Macam mana kita nak bayangkan? Sebab kita tak hidup dengan Rasulullah. Kita terpisah 1000 tahun lebih dengan Rasulullah. 1000 tahun kita terpisah jauh dengan Rasulullah. Jadi bagaimana kita nak merasakan gembira dengan Rasulullah? Rasa bersyukur ni datangnya Nabi SAW, sehingga kita ini boleh bezalah yang mana satu Tuhan, yang mana satu binatang, yang mana satu Tuhan, yang mana satu batu, yang mana satu Tuhan, yang mana satu pokok. Ini bukan simple. Nikmat kenal Tuhan ni bukan benda kecil. Mungkin satu orang dia banyak bersyukur, syukur Allah bagi harta lebih, syukur Allah bagi itu, syukur. Biasanya mulut kita ni syukur sebab dapat benda-benda dunia, tanpa kita sedari lebih daripada itu kita kena syukur. Kita duduk di seorang-seorang muraqabah, muhasabah, nikmatnya Allah Ta'ala bagi saya ni jadi orang Islam. Reti juga ni semayang 5 waktu, sebut Alhamdulillah, sebut Subhanallah. Reti juga yang bahawasanya dunia ni macam mana, akhirat ni yang sebenarnya. Reti juga yang di sana ada Rabb, ada Tuhan, ada pencipta. Rabb yang segala yang kita nampak ni dialah yang uruskan, dialah yang tadbir. Dan dia letak kat dunia ni manusia sementara je, ada lagi kehidupan yang lebih besar. Maka orang yang mana dia duduk dalam agama ni sebenarnya pemikiran dia lebih luas. Bukan sempit, dia jadi luas. Orang yang mana nampak dunia sahaja, orang ni pemikiran dia sempit. Selalu orang mengatakan kepada orang beragama ni pemikiran sempit. Tak. Orang yang otak dia fikir dunia sahaja, orang ni otak dia sempit. Sebab apa? Sempit. Dunia 60 tahun itu saja dalam otak dia. Kita cerita yang tak ada infinity, selama-lamanya kehidupan akhirat. Sebab itu bila sahabat dia datang depan penguasa Rom, penguasa Farsi, Rustam nama dia, seorang sahabat, nama dia Rib'i bin Amir. Dia datang, dia seorang je dihantar untuk jumpa dengan ketua panglima kepada kerajaan Farsi ketika itu, kerajaan yang hebat. Dia hantar seorang. Dia masuk dengan lagak dia, dia masuk dengan tunjuk kesombongan dia. Kerana depan orang yang sombong, kita tunjuk sombong depan dia. Sebab orang ini, orang yang depan dia ini, dia sombong dengan harta yang dia ada. Mereka orang Farsi. Cuba baca sejarah Farsi, kekayaan dia macam mana, luar biasa. Maka sahabat ni datang seorang-seorang dengan penuh kesombongan dia. Dia tak heran cara untuk satu orang dia tundukkan kesombongan orang yang sombong dengan harta dia. Cara dia apa? Kita jangan tunjuk kita ni heran ke harta dia. Kalau kita tunjuk, maka kita tak boleh tundukkan orang itu. Tapi kalaulah kita tak tunjuk, maka itulah cara dia untuk satu orang itu menundukkan kalau orang itu sombong dengan harta dia. Maka sahabat ni pergi, dia datang dengan pakaian selekeh, datang naik keldai. Ini kisah ni memang menarik. Dia datang naik keldai, dia bawa tombak dia. Kalau tuan-tuan baca tentang kerajaan Farsi ni, mereka hebat dalam tenunan ni, kapet ni. Sampai sekarang pun Iran dia mahir dalam membuat kapet-kapet yang tebal-tebal. Memang Farsi, kerajaan 1000 tahun tu, yang mereka ada api yang mereka sembah 1000 tahun tak pernah padam, sembah api. Jadi sahabat ni masuk, dia masuk dalam istana, balai rong istana tu. Dia masuk sekali dengan keldai dia. Dia masuk balai rong istana tu sekali dengan keldai dia. Kemudian dia masuk dengan tombak dia, dia pacak
dekat kapek tu dia tarik je. Kapek tu terkoyak. Dia buat macam orang kampung, tak reti apa. Tak reti protokol, tak reti ini kapek mahal, dia buat macam tu. Kemudian dia masuk. Dan orang Rustem ni, orang Farsi ni, dia kita kata empire besar. Kalau zaman sekarang ni, apakah kerajaan empire dia besar? Kalau dulu namanya satu Rom, yang kedua Farsi. Orang Islam waktu tu hanya kancil je, pelanduk je, tak ada apa di sisi mereka. Tapi mereka tak tahu orang ni yang datang ni di sisi Allah macam mana. Mereka nampak yang di sisi mereka, di sisi Allah orang datang ni bukan biasa-biasa. Maka dia masuk, dia pacak dia punya tombak dia leret koyakkan kapet. Kemudian dia cari kat mana nak parking keldai ni. Jadi memang Rom itu, Farsi itu dia sengaja, mereka dah rancang kita akan sambut kedatangan utusan orang Arab ni, dia panggil orang Arab. Kita akan tunjukkan kemewahan kita. Jadi mereka dah siapkan kiri kanan balairong itu dengan kemewahannya, dengan intannya, dengan permatanya, dengan bantal-bantal mewahnya, dengan suteranya. Jadi dia tengok ada kat tepi singgah sana tu macam bantal kan, bulat ke macam mana ke, dia pergi, dia ikat tali keldai dia. Sekarang nak bercakap, bercakap. Jadi orang Rom ni, orang Farsi ni, dalam otak dia fikir orang kat depan dia ni sama macam dia. Jadi dia tanya soalan, kamu ni datang negara kami ni, kamu nak apa? Kamu nak tak cukup makan ke? Tak cukup makan? Nampak tak? Cara tanya soalan itu, dia bagi tahu apa yang adalah hati dia. Dia ingat semua orang macam tu. Semua orang urusannya dunia sahaja. Tidak. Siapa yang hantar kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Kerana tak cukup makan? Kerana kesempitan hidup? Kalau itu sebabnya, kita orang akan hantar dana untuk bagi kamu cukup makan. Tak payah datang ke tempat kami ni. Tak payah ganggu negara kami. Maka sahabat ni telah menjawab dengan satu jawapan yang selalu diulang oleh para ulama, yang dia boleh menjadi penanda aras pemikiran yang sepatutnya ada pada orang Islam. Dengan penuh berani, sahabat yang bernama Ribi'i bin Amir ni berkata, Allahu bta'asana. Bahasanya, kami bukan datang sendiri, kami bukan datang saja-saja. Dia tak cakap ayat macam tu, tapi maksud dia, kami bukan datang saja-saja. Kami bukan datang dengan sebab peribadi kami. Kami bukan datang dengan sebab syahwat kami. Allahu ta'asana, itu ayat dia. Allah yang hantar kami. Itu pertama ayat dia. Allah yang hantar kami. Kami datang ni bukan sebab peribadi, bukan agenda peribadi. Allah yang hantar kami. Untuk apa? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Pertama, Allah hantar kami untuk apa? Keluarkan manusia daripada menjadi hamba kepada hamba. Keluar daripada menjadi hamba kepada hamba, menjadi hamba kepada Allah. Yang pertama. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Daripada keluarkan manusia ni daripada kehidupan dunia yang sempit kepada keluasan akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, wa min jawril adyani ila adlil Islam. Kami nak keluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama yang lain, bawa manusia kepada keadilan yang dibawa oleh Islam. Tiga perkara. Dia bercakap dengan penuh berani, dia bercakap dengan faham kenapa dia wujud atas muka bumi ini. Allahu ta'asana. Kami bukan datang dengan agenda sendiri. Maka kita pun kena belajar. Kita, apa pun kita buat bukan solid semata-mata kerana nafsu kita. Kita kena tahu yang kita buat ini, apa yang Allah nak daripada kita, apa yang Rasul nak daripada kita. Allah yang hantar kami.
Jadikan apa? Kehidupan kita ni, di belakang kita ni, yang gerakkan kita ni Allah, agama, perintah Allah, perintah Rasulullah. Allah yang hantar kami. Kamu ingat, kalau bahasa orang kampung lah, hang ingat aku heran dengan harta kamu? Aku bukan datang nak dapatkan harta kamu. Aku dihantar oleh Allah. Yang pertama, 3 agenda. Pertama, keluarkan manusia daripada menjadi hamba kepada hamba, min ibadatil ibad. Kita tahu sejarah kerajaan Farsi ni, dia memang menjadikan maharaja dia tu Tuhan, dan rakyat ni sembah maharaja dia. Manusia jadi hina. Kalau kita ni menjadi hamba kepada manusia, kita hina. Tapi kalau kita jadi hamba kepada Allah, makin kita rendahkan diri kita, kita makin tinggi. Kita buat satu keadaan kita paling hina depan Allah. Buat keadaan kita paling hina depan Allah, maka sebenarnya kita adalah tinggi di sisi Allah. Tapi kalau dengan manusia, makin kita hinakan diri kita dengan manusia, maka makin kita hina. Dia tak naik, kan? Makin orang tu dia hinakan diri dia, dengan manusia dia jadi lebih hina. Tapi beza kalau dia jadi menghinakan diri dia. Dia hinakan diri dia. Dia orang macam mana? Dia hinakan diri dia, solat letak dahi juga atas lantai. Lantai kapet ke dia letak, lantai itu ada debu pun dia letak, lantai itu ada pasir pun dia letak, lantai itu bau busuk pun dia letak. Kalau sampai waktu kena semayang, dia semayang. Paling hina yang satu orang tu boleh tunjukkan depan Allah, ketika dia berdoa, dia ucaplah apa-apa ayat yang dia nafikan diri dia. Dia nafikan diri dia. Dia nyatakan kepada Allah, dia lah yang paling hina. Dia lah yang paling rendah. Dia yang paling tak tahu. Dia yang paling teruk. Orang yang macam ni, kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah. Kerana menjadi hamba Allah adalah memuliakan seseorang. Tapi menjadi hamba kepada manusia, menghinakan seseorang. Jadi agama Islam datang untuk pastikan kita nak keluarkan semua manusia jadi hamba kepada dunia. Jadi hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah. Seluruh benda yang kita nampak ni, semua yang kita nampak ni, Allah cipta untuk menjadi khadam kepada kita. Yang kita nampak ni diciptakan oleh Allah. Matahari Allah cipta untuk jadi khadam kepada manusia. Binatang Allah cipta untuk jadi khadam kepada manusia. Bumi Allah cipta untuk jadi khadam kepada manusia. Tapi dengan syarat manusia itu jadi khadam kepada Allah. Jadi orang yang mana dia tinggalkan agama, dia akan hina dengan dunia. Dia akan jadi hina. Allah jadikan dia hina. Dia terpaksa kadang-kadang tinggalkan adik-beradik sebab dunia. Kamu jangan hinakan diri. Seorang tu dia jangan hinakan diri dia. Kerana nak rebut dunia, dia putus saudara. Itu maknanya dia telah hinakan diri dia. Saudara lebih besar daripada dunia. Adik-beradik ini lagi besar daripada dunia. Kerana dunia, dia hinakan diri dia, dia putus dengan ibu bapa dia. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Dia mungkin dapat harta, tapi dia telah terpisah dari benda yang lebih besar daripada harta, iaitu adik-beradik dia, ibu bapa dia, kawan-kawan dia. Apatah lagi kalau dia jual agama dia semata-mata untuk dunia, maka lebih teruk lagi daripada itu. Maka sebenarnya kalau satu orang tu dia jaga agama dia, Allah akan muliakan dia. Daripada sumber yang tidak disangka-sangka, Allah Ta'ala akan muliakan dia, akan bagi rezeki kepada dia, akan mudahkan segala urusan dia. Dia yakin. Nabi SAW bersabda, siapa yang dia tinggalkan benda yang haram kerana Allah, Allah akan gantikan kepada untuk dia benda yang halal. Allah akan ganti. Yakin Allah akan ganti. Tapi dia kena sabar. Waktu nak tinggal tu kena sabar. Susah tu. Dia kena sabar, nanti dia akan nampak dia punya hasil dia. Yang pertama. Yang kedua, daripada dunia yang sempit kepada keluasan akhirat. Dan yang ketiga adalah daripada kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Dan perkara ini kita dapat adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabidzalika falyafrahu, katakanlah olehmu wahai Muhammad dengan kurniaan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, hendaklah mereka itu merasa gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kat depan saya ni adalah umat Rasulullah yang Rasulullah sangat mencintai kita semua, walaupun kita tidak pernah bertemu Rasulullah. Kalau satu orang itu dia rasa dia mencintai Rasulullah, hendaklah dia mengetahui bahawasanya Rasulullah lebih mengasihi dia. Kadang-kadang manusia ini dia sendiri tak kasih diri dia sendiri. Manusia ni, umat Nabi ni, dia macam anak degil. Begitulah. Kita fahamkan anak degil. Ayah ni tengok anak ni apalah nak jadi. Dia tak tahu ke benda yang dia buat ni tak elok. Benda ni akan rosakkan diri dia. Kita kan ada pengalaman seperti itu. Kita punya pengalaman, kita orang lain punya. Tapi kita boleh bayangkan. Saya cuba nak fahamkan umat Nabi yang nakal ni, dia macam anak yang nakal. Kita tak cakap jahat lah, nakal. Sebab Nabi tengok umat dia macam ayah tengok anak dia. Dia tak kata anak dia jahat, dia kata anak dia nakal. Walaupun anak dia jahat, orang lain akan panggil anak dia jahat, tapi kenapa dia sebut perkataan nakal? Sebab dia ada sayang lagi kepada ni kan zuriat dia, ini daripada keturunan dia, ini darah daging dia, maka dia kata anak dia nakal. Begitulah perumpamaan umat-umat yang menyimpang ni, seperti anak-anak yang nakal. Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu seperti apa? Seperti satu orang lelaki menyalakan api. Bila dia menyalakan api, cahaya datang, kunang-kunang ni, kelkatu ni, bila dia tengok cahaya, dia meluru terbang datang nak pergi kat cahaya. Dan lelaki ni pula kibas, jangan datang. Dia jauhkan kelkatu itu daripada mendekati api tadi. Kelkatu itu sangka cahaya yang dia nampak tu adalah cahaya yang akan bagi sinar dalam hidup dia, bagi kebaikan. Lelaki tu faham, kalau kelkatu ni pergi datang, dia akan mati, dia akan hancur, dia akan terbakar. Kelkatu dia ingat api itu cahaya, dia tertipu dengan cahaya lampu daripada api, lalu dia terbang menderu-deru kelkatu. Kita bayangkan kelkatu menderu-deru datang ke api, dan lelaki ini mengusir kelkatu ni, jangan datang. Maka begitulah perumpamaan Nabi, kasih dia kepada kita. Dia kata begitulah juga kamu, Nabi kata, meronta-ronta mahu masuk ke dalam neraka, dan aku tarik kamu, aku peluk pinggang kamu, tarik bahagian pinggang ni supaya jangan masuk. Tapi kamu meronta, aku tarik, kamu meronta, aku tarik. Begitulah yang Nabi umpamakan usaha yang Nabi lakukan. Jadi maknanya apa? Nabi lebih sayang diri kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Nabi lebih sayang. Sebab apa? Sebab apa manusia dia tak sayang diri dia? Sebab dia jahil. Dia tak faham. Betul-betul tak faham. Tak faham betul-betul yang mana satu ayat yang betul. Tak faham betul-betul ke? Tak faham, tak betul-betul faham. Benda apa yang memudaratkan dia, benda apa yang memberi manfaat kepada dia. Hidup ni ada benda yang akan mudaratkan kita kalau kita buat. Mudarat kat sana bukan cerita sini ni, dan mudarat dan beri manfaat. Kita tak tahu, tak reti, jahil, zalim. Itu Quran sifatkan manusia memang macam tu. Innal insan zaluman jahula. Zalim diri sendiri, jahil, tak tahu. Maka datanglah seorang Nabi yang pada ketika usia dia 40 tahun di Gua Hira, pada malam-malam yang tertentu telah didatangi oleh satu lembaga yang dia tak pernah kenal sebelum itu. Lembaga itu memeluk dia dengan kuat, sehingga Nabi kata dia peluk aku dengan kuat sampai habis kudrat aku, habis nafasku. Kemudian dilepaskan, disuruh baca Iqra.
Maka aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Dia peluk lagi kuat, grip, sampai habis kudrat aku, habis nafas. Kemudian dilepaskan, baca. Aku tidak pandai membaca. Maka begitulah yang dilakukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah balik daripada gua Hira dalam keadaan menggeletar, dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan. Apa benda yang baru dilihat oleh Nabi SAW? Maknanya apa? Hari pertama Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi telah menerima suatu benda yang berat. Daripada hari yang pertama, sifat dakwah itu berat sampailah penghujung nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang pertama Nabi SAW menerima wahyu, diajar oleh Allah. Wahyu ni benda yang berat, nak terima ni bukan benda yang senang, sehingga dipeluk 3 kali habis nafas, balik dalam keadaan ketakutan. Apabila Nabi menyaringkan dakwahnya, ditolak, dihina, dicaci, dicerca. Kalau Nabi ni tak melakukan dakwah, Nabi akan jadi orang yang diusung. Orang tak akan kacau Nabi. Orang musyrikin Mekah ni tidak pernah kacau Nabi. Bahkan mereka muliakan. Mereka kata, inilah orang yang kami percaya, inilah orang yang kami letak amanah kami. Tapi bila Nabi mengajak mereka kepada Allah, maka mulalah pada hari itu mereka telah mengatakan, ini tukang sihir. Siapa yang pernah orang kata kat dia gila kerana agama? Siapa pernah? Tak pernah. Tak pernah. Kalau kita dikatakan gila, melenting, habis lenting, habis lenting, tak boleh terima, tak boleh kan? Tapi ketahuilah, Rasulullah dikatakan gila hampir setiap hari semasa di Mekah. Dia kata, ini laki gila, ini laki tukang sihir, ini laki tukang tilik. Siapa yang orang pernah kata dia tukang sihir? Sebab dia ngajar agama ke, ngajar ngaji, orang panggil dia tukang sihir? Tak ada kan? Siapa yang orang pernah waktu dia semayang letak perut kambing ke atas badan belakang dia? Dia tengah semayang, orang tak suka dia semayang, bau sembelih kambing, ambil perut kambing, isi usus apa semua dengan tai sekali, letak atas belakang dia. Siapa pernah? Tak ada. Rasulullah pernah diperlakukan seperti itu. Di mana? Sebelah Kaabah. Di mana? Sebelah Kaabah, bukan kampung baru. Di sebelah Kaabah, ketika Nabi sedang solat, Abu Jahal dengan kuncunya, mereka baru sembelih unta. Unta, bukan kambing. Unta lagi besar perut dia. Letakkan perut unta yang ada tahi semua darah di belakang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Nabi SAW apabila Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nyaringkan, sebut terus terang dengan apa yang kamu telah diperintahkan. Maka bila Nabi mula sahaja berdakwah secara terang-terangan, bermulalah episod yang Nabi telah diperlakukan dengan macam-macam. Nabi, macam mana Nabi dakwah? Cuba kita baca sikit macam mana Nabi dakwah. Jangan baca Madinah aja. Madinah memang hebat, Madinah memang syok. Baca Mekah. Tak ada Madinah kalau tak ada Mekah. Tidak ada. Bila kita cerita hijrah, jangan hanya bicara tu Madinah tu, bicara Mekah. Sebab Mekah adalah foundation, dia adalah asas kepada Madinah. Rasulullah ni bila dakwah, Nabi akan pergi waktu pagi, balik petang. Kita bayangkan apa? Nabi akan keluar daripada rumah dia. Rumah Nabi kat mana? Rumah Nabi kat mana? Sekarang tak tahu. Rumah Nabi tinggal kat mana? Lokasi dia lah, rumah tu dah tak ada. Lokasi rumah Nabi tu kat mana? Kalau kita pergi Masjidil Haram, lokasi rumah Nabi kat mana? Nanti siapa pergi umrah, dia paksa mutawi itu, tunjukkan saya di mana rumah Nabi, supaya saya cuba nak mengimajinasi
macam mana Rasulullah keluar daripada rumah dia waktu pagi. Satu orang yang usia dia pada ketika itu 40-an menginjak kepada 50-an. Rasulullah di Mekah ni daripada umur 40 sampai 53. Umur tu lah, umur 50 ni orang muda ke orang tua? Orang muda ke orang tua? Orang tua, orang berumur. Orang yang usia 50 tahun, orang-orang musyrikin ni, dia buat Nabi ni macam budak-budak. Dia perlakukan Nabi ni macam orang tak ada harga, orang tak ada nilai. Jadi walaupun martabat Nabi lebih tinggi daripada kita, maka kalaulah ada benda-benda remeh berlaku dalam hidup kita, kita jangan melenting sangat. Ada benda-benda yang mungkin mencabar maruah kita, jangan melenting sangat. Sebab Nabi lebih mulia daripada kita. Nabi adalah penghulu kepada seluruh manusia. Nabi adalah ketua kepada semua Nabi. Nabi adalah ketua kepada semua makhluk. Rasulullah SAW diperlakukan lebih teruk daripada kita. Maka sebab itu bila Rasulullah wafat, siapa yang sebut? Rasulullah sebut ataupun sahabat sebut, semua musibah selepas kematian Rasulullah ni, semua musibah adalah ringan. Maksudnya semua musibah yang berlaku, kalau nak dibandingkan dengan musibah wafatnya Rasulullah, maka musibah yang lain ni semua tak ada apa-apa. Semua Rasulullah, semua musibah yang berlaku, kalau nak bandingkan dengan musibah Nabi ni wafat, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa langsung. Tak ada apa-apa langsung, kecil sahaja. Musibah yang paling besar, musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah keluar daripada rumah dia pada waktu pagi, pergi ke pasar, pergi ke pintu-pintu, ajak manusia, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Wahai manusia, tinggalkanlah sembah berhala. Wahai manusia, ucaplah kepada aku, ajak kamu kepada syurga yang besarnya seluas langit dan bumi. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah. Ada satu orang sahabat, dia mengatakan, masa aku belum lagi Islam, aku tengok di pasar ada satu orang lelaki, dia bercakap dengan manusia dan orang kerumun dia, dan dia kata kepada manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Tolong ucap. Itu dakwah Nabi. Tolong ucap. Paling kurang ucap, kalau mati pun tak semayang ke apa, masih boleh masuk syurga. Jangan sampai tak ucap la ilaha illallah. Sebab itu Nabi pujuk pakciknya, wahai pakcik aku, tolonglah ucap la ilaha illallah. Tolonglah ucap walaupun sekali. Kalau kamu dah ucap, aku yang selebihnya aku uruskan. Begitu. Nak minta syafaat dengan Allah supaya memaafkan pakcikku. Tapi kalau dia punya visa tu tak ada, visa nak masuk syurga tak ada, kunci nak masuk syurga tak ada, bukan visa, kunci nak masuk syurga tak ada, maka Nabi tak boleh buat apa-apa. Maka ucaplah la ilaha illallah. Paling kurang ucap supaya aku boleh gunakan berhujah depan Tuhanku untuk selamatkan kamu. Maka sahabat ni kata, aku tengok dia dikerumun oleh orang ramai, dan bila dia mengajak manusia kepada Allah, ada orang yang meludahnya, ada orang yang menamparnya, ada orang yang memukulnya. Itu semua adalah berlaku di Mekah. Itu Rasulullah lebih tinggi daripada kita, lebih mulia daripada kita. Dan kita hidup beragama ni tak ada apa-apa masalah pun. Maksudnya kalau hidup kat Malaysia apatah lagi, secara umumnya satu orang tu dia tak ada masalah kalau nak amalkan agama. Secara umumnya macam itulah. Melainkan dia yang tak puas hati, rasa ada masalah aja. Sebenarnya tak ada masalah pun, dia yang rasa macam ada masalah. Secara umumnya tak ada masalah. Tak ada siapa nak lempang kita kalau kita semayang. Tak ada siapa nak ludah muka kita kalau kita semayang. Tak ada siapa nak jerut tengkuk kita kalau kita tak semayang. Tak ada. Kalau kita semayang, tak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlakukan semua perkara ini. Jadi bila sahaja Maulidur Rasul, semua perkara ini kita perlu ingat untuk menambah cinta kita kepada Nabi. Cara kita nak tambah cinta kepada seorang, kita cuba ingat apa jasa dia buat pada kita. Kalau kita dah lupa sangat mak bapak kita,
Dia duduk muhasabah, dia fikir balik, apa jasa. Kalau dia kata tak ada, mak bapak saya tak ada apa jasa pun. Begitu sekali, mungkinlah dia ada pengalaman tak elok masa kecil dia. Paling kurang dia ingat, paling kurang lah, kalau tak ada mak bapak dia tak wujud. Paling kurang yang tu je. Paling akhir lah, kalau dia rasa ibu ayah dia tak ada langsung jasa pada dia, yang ni dia tak boleh nafikan. Kalau tak ada ayah dia, kalau tak ada mak dia, dia memang tak ada. Noktah, tak ada lain dah. Sebab melahirkan dia adalah titik kepada segala-galanya. Dia dilahirkan adalah titik kepada semua benda yang dia kecapi sekarang. Biarlah dia nafikan dia hidup seorang masa kecil, dia macam mana sekarang ini, semua apa yang dia dapat ni hasil titik peluh dia, tak ada sekupang pun belanja daripada mak ayah dia, kalau dia rasa macam tu. Tetapi semua itu tidak akan ada kalau dia tak dilahirkan. Kalau dia tak dilahirkan, kalau ibu dia tak sabar simpan dia dalam perut 9 bulan, walaupun ibu dia tak suka dia, lepas melahirkan buang, contoh teruk sangatlah contoh, tetapi dia kena terima kasih kepada ibu yang buang dia, yang sanggup sabar simpan dia 9 bulan dalam perut, yang boleh buang lebih awal daripada itu. Kalau buang lebih awal daripada itu, maknanya dia tak wujud, tak hidup atas muka bumi ini. Itu kalau kita rasa tak ada apa-apa, apatah lagi zat sosok tubuh yang jasa dia tidak ada bandingan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali diadakan majlis Maulidur Rasul, diingatkan supaya kita ingat balik, kita kenang Rasulullah. Bila satu orang itu dia nak buat sesuatu benda yang agama tak benarkan, dia ingat Nabi. Sebab laporan amal kita akan disampaikan kepada Rasulullah. Maka tengok apa dia buat, apa yang dilakukan kepada orang yang begitu mengasihi dia, begitu mencintai dia, iaitu Nabi SAW. Kita ambillah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi di akhir ini saya ajak kita sama-sama muhasabah ayat Al-Quran ini. Ya Allah Ta'ala telah sifatkan, terangkan, ceritakan tentang Nabi. Nabi itu macam mana, Rasulullah itu bagaimana. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya, qad ja'a, sesungguhnya, ja'akum, telah datang kepada kamu, rasul, satu orang rasul, utusan Allah. Maknanya dia datang bukan agenda pribadi dia, dia bukan datang sendiri, dia diutus oleh Tuhan, oleh Allah. Rasul, bila sebut rasul je, kita terus bayangkan dia rasul ni belakang dia ada benda lain, itu masuk rasul. Belakang dia siapa? Allah. Rasul, diutus, kan ayatnya diutus, utusan. Bila disebut utusan, maknanya ada yang hantar, bukan datang sendiri. Siapa yang menghantar? Allah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan. Utusan ni sifat dia macam mana? Min anfusikum. Dia ini daripada diri kamu sendiri. Nak bagi tahu, Rasul yang datang ini dia sama macam kamu manusia, dia pun manusia. Dia bukan malaikat, dia adalah manusia. Dan kenapa Rasul didatangkan daripada kalangan manusia? Supaya manusia ni tak banyak helah. Kang datang daripada malaikat, dia kata bolehlah kamu malaikat, bolehlah ni, bolehlah tahan nafsu. Tak ada nafsu pun malaikat, dia perangai manusia, dia cari je lubang untuk kelepiak, orang Kedah kata kan, supaya nak lepaskan juga. Sekarang ni Rasul yang datang ni macam kamu, dia makan, dia minum, dia ada isteri, dia tidur, dia bangun. Rasul itu datang daripada jenis kamu juga, manusia. Azizun, sifat Nabi yang pertama, aziz, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sebarang kesusahan yang kamu tanggung adalah suatu perkara yang memberatkan dirinya. Kita bayangkanlah, Allah Ta'ala kata Nabi ni, benda-benda yang akan beratkan kita, benda itu akan susahkan Nabi. Maksudnya Nabi tak nak umat dia susah, Nabi tak nak umat dia berat.
Macam satu orang ibu, kalau suatu benda kepayahan menimpa anak dia, hati dia akan jadi susah kan. Dia cuba nak yang bagus untuk anak dia. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Rasulullah minta dengan Allah, ya Allah, maafkanlah umat aku. Ya Allah, umat aku ni memang ada begini-begini, tapi maafkanlah ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Nabi munajat setiap hari, ya Allah, tolong maafkan umat aku. Tolong maafkan. Sebab Nabi tahu umat dia nakal. Maka setiap hari Nabi minta untuk Allah maafkan kita. Adakah satu orang ibu dia ada sifat macam tu? Kalau satu orang ibu dia sayang anak dia, yang macam mana jahat pun, nakal pun, dia jangan lupa doakan anak dia. Dia kata, ya Allah, anakku macam ni, tapi kau maafkanlah ya Allah. Jangan doa, ya Allah, anakku jahat, masukkan dalam neraka. Itu bukan sayang kan? Kalau kita sayang anak kita, kalau dia nakal, kita doakanlah dia. Mana tahu satu hari nanti ada sinar di hujung kehidupan dia, mana tahu kan. So doa je, tak payah nak doa tak elok untuk anak kita, tak payah. Maka Nabi SAW setiap hari doakan kita, ya Allah, maafkanlah, begini ada buat macam ni, ada buat macam ni, ya Allah maafkan. Bukan ketika Nabi hidup, ketika Nabi dalam kubur pun Nabi masih lagi mendoakan untuk umat dia. Luar biasa. Ada hadis yang menunjukkan amalan manusia akan dibentangkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, bila amalan kamu baik, aku akan syukur pada Allah. Ya Allah, syukur umatku ada buat macam ni, ada buat macam ni, ada buat macam ni. Kalau ada amalan tak elok sampai berita kat Nabi, Nabi akan minta ampun daripada Allah bagi pihak umatnya. Itu dipanggil hadis ardul a'mal. Hadis amal manusia dibentangkan kepada Rasulullah di alam barzakh. Kemudian azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Satu orang yang dia sangat-sangat tamak untuk mendapat oleh kamu akan kebaikan. Maksud Nabi ni sifat dia apa? Nabi ada satu sifat tamak. Bukan mahu tapi tamak. Haris ni tamak. Tamak sungguh-sungguh, haloba. Haloba apa? Nabi sangat-sangat haloba supaya semua umat dia dapat kebaikan. Bukan nak aja, tak. Haloba, sungguh-sungguh. Dalam tahajud Nabi doa, dalam doa Nabi doa, waktu-waktu mustajab semua Nabi doa. Nabi doa untuk kita lebih banyak daripada Nabi doa untuk zuriat keturunannya. Nabi tahu Sayyidina Husain akan mati terbunuh. Nabi tahu Sayyidina Hasan akan mati terbunuh. Nabi tak pernah doa supaya perkara ini tak berlaku. Tetapi untuk umat Nabi, Nabi doa setiap hari. Nabi ada satu sifat apa? Tamak, haloba supaya semua umat dia dapat kebaikan. Minta dengan Allah, rayu dengan Allah, macam mana umat aku ya Allah, masukkan ke dalam syurga. Bagilah sebab-sebab. Maka Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi banyak sebab-sebab supaya umat Nabi ni dimaafkan. Jalan kaki pergi masjid, diampunkan dosa. Ambil wuduk, diampunkan dosa. Buat begini, diampunkan dosa. Ini semua adalah daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tahu umat dia nakal, banyak buat dosa, kita semualah. Maka Nabi SAW kasihan kepada kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Yang alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan Nabi ini adalah sangat pengasih, Nabi ini sangat penyayang. Rauf ni kan sifat Allah, Nabi juga dipanggil rauf. Rahim kan sifat Allah, Nabi juga dipanggil rahim. Kalau Allah dipanggil Rauf, maha pengasih, Rahim, maha penyayang, Rasulullah pun begitulah sifatnya. Maknanya sifat kasih Nabi ni kepada umat dia sifat yang kemuncak, luar biasa. Nabi sayang kepada umat yang luar biasa. Maka rugilah. Sebab itu ada syair yang berbunyi, ya Rasul, ya Allah, ada doa yang berbunyi, ya Allah, saat di hari akhirat nanti Engkau jangan pisahkan Nabi dengan kami dengan Rasulullah. Kat dunia kita sebut nama Nabi, kita duduk dalam maulid Nabi. Rupa-rupa kat akhirat kita tak duduk dengan Nabi. Sangat apa kita kata? Sangat tak ada apa-apalah hidup satu orang. Kita tak pernah tengok Nabi kan? Kita tak pernah jumpa Nabi. Jangan sampai ke akhirat nanti kita pun tak jumpa Nabi. Sebab ada di kalangan umat Nabi, di Telaga Kausar nanti,
Dia datang, Nabi boleh kenal umat dia. Nabi kenal kita ni dengan air wuduk, cahaya. Dia akan ada cahaya kat muka, ada cahaya kat tangan. Nabi tahu ini umat dia. Tapi ada di kalangan umat Nabi, bila dia mendekati Nabi nak minum daripada telaga Kausar, Nabi halau dia. Nabi kata pergi, nyah, menjauh. Ada di kalangan umat yang akan dikatakan seperti itu. Sebab di padang mahsyar nanti harapan kita, pergantungan kita, tempat kita nak lepas diri Rasulullah sahaja. Kalau tempat kita nak bergantung tu pun kita tak boleh gantung, kita nak pergi mana? Semua Nabi pun akan bergantung dengan Rasulullah. Bukan kita, semua Nabi akan bergantung kepada Rasulullah. Maka kalau tempat bergantung itu pun kita tak boleh gantung, maka itulah penyelesaian yang tidak ada sempadan dia. Maka kita doa dengan Allah, ya Allah, seperti mana kau hadirkan cinta kepada Nabi dalam hatiku di dunia, dan aku duduk dalam majlis seperti ini untuk tambahkan lagi cinta kepada Nabi, biar bertambah, biar kekal, biar istiqamah sampai mati, sampai nafas yang terakhir. Maka kumpulkan aku dengan Rasulullah SAW di hari akhirat. Kemuncak kepada nikmat kita kenal Nabi ni, kemuncak dia, orang yang mana kita selalu dengar, orang yang kita selalu baca tentang dia, orang yang kita selalu sebut nama dia, kemuncak paling nikmat kita jumpa dia. Betul tak? Ada orang kita suka, ini kat dunia ni, oh dia ni kita baca hebat ni, hari yang kita jumpa dengan dia macam mana? Begitu nikmat sekali. Jadi 1000 tahun kita terpisah dengan Nabi, kita selalu sebut dalam sembahyang kita, sebut dalam azan kita, sebut dalam selawat kita. Tak putuslah satu hari ni, satu orang ni semua orang sebut Nabi lah. Maka kemuncak dia apabila kita dipertemukan dengan tubuh fizikal, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini semua daripada kita dapat. Semoga nikmat ini dikecapi juga oleh zuriat keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga sebab orang-orang lain juga dapat mencintai Rasulullah. Kita jadi sebab menyebarkan mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi, mengikut Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, berkorban untuk Nabi, berkorban untuk agama. InsyaAllah semua perkara ini ada dalam timbangan hasanahnya. Saya sudahi dengan pesan daripada Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal walaupun seberat zarrah, dia akan melihat hasilnya ke akhirat. Siapa yang buat amal buruk, yang tadi amal baik, amal buruk walaupun sebesar zarrah, dia pun akan dapat hasilnya. Maka kalau orang tu dia ada lesen ataupun visa Islam, maka setiap amal kebaikan dia akan dapat pahala. Dia akan dapati tidak ada mana-mana kebaikan yang dia buat yang Allah Ta'ala tak bagi pahala. Kalau dia buat ikhlas lah, semua dia akan dapat. Dia duduk ni berapa minit ni, ada sakit pinggang, ada sakit punggung, ada sakit pinggul, itu semua akan ada pahala. Dia datang masjid tadi, jalan kaki ke, naik motor ke, itu semua ada tu. Memanglah kita tak nampak, tetapi kita akan senyum gembira dengan apa yang kita buat pada hari ini. Dan semoga apa yang kita buat menjadi pemangkin kepada kita untuk yang lebih baik, insya-Allah. Jadi itu sahaja yang dapat disampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Allah Subhanahu wa taala sampaikan amal kita ini, berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita untuk dapat menziarahi Nabi dalam masa yang terdekat. Jadi satu orang kalau dia tak dapat jumpa fizikal, paling kurang ada duit lebih sikit, pergi ziarah Nabi dekat mana? Dekat Masjid Nabawi lah. Sebab menziarahi Nabi di Masjid Nabawi itu, itulah cara yang kita boleh buat. Itulah cara yang kita boleh buat pada waktu sekarang ini untuk kita dekat dengan Nabi. Paling dekat kita boleh dekat dengan Nabi, pergi Masjid Nabawi. Itu paling dekat. Kerana di situ adanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makin kita dekat dengan makam Nabi, maksudnya makin kita dekat dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu selawat yang ulama ajar untuk satu orang itu dapat pergi haji, insya-Allah
untuk satu orang itu dapat ziarah Nabi dalam masa yang terdekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.